Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Awaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa wa lintifa' lifadata wa listifadata wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa dilalata ala al-huda ibtigha'a mardati wa thawabihi wa qurbi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kerana masih diberi kesempatan untuk sama-sama insya-Allah pada malam ni muzakarah ulang kaji asas fardu ain daripada kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Jadi sebelum ni kita dah bincang mengenai perkara-perkara yang sunat dilakukan oleh anak Adam, sama ada perempuan ataupun lelaki. Hari ini kita akan masuk sedikit mengenai fardu wudu. Jadi baca faslun wa furudul wudu'i sittatun. Al-awwalu niyyatu raf'il hadathi aw at-taharati lis-salah aw nahwi dhalik inda ghasli al-wajhi wa yanwi salis al-bawli wa nahwihi istibahata fardhi as-salah wa in tawadda'a li sunnatin wa nawa istibahata as-salah wa nawa istibahata as-salah. الثاني غسل الوجه وحده ما بين منابت شعر رأسه ومقبل ذقنه وما بين أذنيه فمنه الغمم والهدب والحاجب والشارب والعذار والأنفقة بشرا وشعرا وانكسف وشعر اللحية. Fatimah, kakak duduk bilik, tidur bilik. والعارض إن خفى غسل ظاهره وباطنه وإن كثف غسل ظاهره ويستحب تخليل اللحية الكثة بأصابعه من أسفل. Dalam bahasa Melayu kita baca terjemahan. Fasal fardu wudu ada 6 perkara. Yang pertama, niat mengangkat hadas atau bersuci untuk solat atau seumpamanya ketika membasuh muka. Mereka yang berpenyakit dedas iaitu kencing tidak lawas dan seumpamanya hendaklah berniat untuk membolehkan solat fardu, untuk mengharuskan solat fardu, membolehkan solat fardu. Jika ia berwudu untuk perkara sunat, maka ia niatkan untuk membolehkan solat. Jika ia berwudu untuk perkara sunat, maka ia niatkan untuk membolehkan solat. Kedua, membasuh muka. Sempadannya iaitu sempadan muka adalah di antara tempat tumbuh rambut kepala hingga pertengahan dagu dan di antara 2 telinga. Termasuk sebahagian dari muka adalah bulu di bahagian dahi, bulu mata, kening, misai, saiben, bulu di bawah bibir dan semua kulit dan bulu. Adapun janggut dan jambang jika nipis, wajib membasuh luar dan dalam. Jika tebal, hendaklah dibasuh luarannya sahaja. Disunatkan menyelati janggut yang tebal dengan menggunakan jemari dari bahagian bawah. Situ 2 dulu. Kali yang kedua kita baca 3, 4, 5, 6. Sebab perbahasan untuk 2 perkara ni agak panjang. Jadi faslun, satu fasal yang baru yang membincangkan bab wudu. Wa huwa ma'qulul ma'na. Wudu ni dianggap satu perkara yang ma'qulul ma'na. Hikmah ataupun hikmah ataupun sebab difardukan itu kita boleh faham apa sebab dia difardukan wudu. Lianna as-salata munajatun lirrabb fatuliba at-tanzif laha wa la yaridu anna ar-ra'sa la ghusla fihi li'annahu masturun ghaliban fa khuffifa fihi. Difardukan wudu oleh sebab sembahyang ini ialah munajat. Munajat iaitu, kata Syekh Buti, ada 2 hubungan lah. Wazan mufa'alah. Kita dengan Tuhan. Kita sebut Tuhan jawab. Kita sebut Tuhan jawab. Ada hadis dalam surah Fatihah begitu. Kita baca Tuhan pun jawab. Kita baca Tuhan pun jawab. Bila dia dianggap sebagai munajat antara kita dengan Tuhan, maka dituntut untuk kita bersuci. Itu. Wala yaridu anna ar-ra's la ghusla fihi. Fatimah masuk dalam bilik dan tidak ada i'tirad
kepala tidak perlu basuh. Jadi orang kata kamu sebut wuduk munajat antara Tuhan dengan hamba, maka perlu kepada penyucian. Jadi rambut tak suci pun, hanya sekadar sapu, tak basuh. Kita jawab kepala tak basuh. Sebab apa? Sebab biasanya ghaliban tertutup oleh kopiah dan sebagainya. Jadi hanya perlu kita sapu, tak perlu basuh. Selesai kat situ. Wa mujibuhu al-hadath. Perkara yang mewajibkan kita berwuduk ada dua. Pertama, kita berhadas. Yang kedua, kita nak buat satu perkara yang perlu kepada wuduk. Contoh nak solat. Maka ketika itu wajib kita berwuduk. Bukan semata-mata berhadas. Dengan makna kalau kita terkentut, contoh tak? Adakah perlu terus kita berwuduk tak? Malah tuntutan untuk kita berwuduk iaitu tuntutan secara faur. Untuk kita berwuduk ialah ketika mana kita berhadas dan juga kita nak buat satu perkara yang perlu kepada wuduk, seperti sembahyang, tawaf dan sebagainya. Perkara yang sama kita sebutkan kepada mandi wajib. Perkara yang menuntut untuk kita mandi wajib dengan segera ada dua. Pertama ialah kita berjunub, keluar air mani dan sebagainya, dan juga kita nak buat satu perkara yang perlu kepada suci tubuh badan kita, perlu kepada taharah. Okey. Wa furudul wudu' sittatun. Fardu wudu' itu ada 6. Yang pertama ialah an-niyah. Dalam hamish dekat bawah ni dia tulis wa syartuha islamun nawi. Syarat bagi niat. Syarat nak sah niat itu ada beberapa syarat. Yang pertama, mesti orang yang berniat itu muslim. Kalau yang berniat itu kafir, maka tidak sah niatnya, kecuali beberapa keadaan. Contohnya kafir Nasraniyah ataupun Yahudiyah. Kalau kita boleh berkahwin lah dengan mereka dengan syarat-syarat tertentu. Ketika itu bila mana mereka suci daripada haid, kita nak bersama dengan mereka, mesti mereka mandi wajib dulu di sisi mazhab kita. Tak. Ketika itu mereka mandi dan mereka niat. Dan niat mereka sah ketika itu. Liddarurah. Untuk tubuh badan mereka suci, untuk suami boleh bersama dengan mereka. Tapi kalau dah masuk Islam, lepas tu kena ulang balik mandi. Okey. Itu yang pertama, Islamun nawi. Syarat nak sah niat yang pertama, mesti orang yang berniat itu muslim. Kalau orang kafir tidak sah niat, kecuali pada gambaran yang telah kita bagi tahu tadi. Yang kedua, tamyizu an-nawi. Orang yang berniat itu mesti mumayyiz. Seorang budak yang dah sampai satu umur yang menyebabkan dia boleh makan sendiri, minum sendiri, ketandas sendiri, basuh berak sendiri, basuh kecil sendiri, kita panggil mumayyiz. Jadi kalau belum mumayyiz, tidak sah wuduk. Sebab apa? Sebab niatnya tidak sah. Jadi mesti mumayyiz. Kecualilah kalau kita bawa seorang budak, contoh baby dalam umur 10 bulan, setahun, ke Mekah contoh, dan kita nak ambil berkat tawaf tu bagi pihak baby. Waktu tu kita boleh niatkan untuk baby lah, niat ihram umrah untuk baby. Dan ketika tawaf tu, wajib baby tu dalam keadaan suci. Kita wudukkan si baby tu. Dan ketika itu walaupun budak kecil tu, baby tu, yang umur setahun tu belum mumayyiz, sah wuduk dia. Tapi siapa yang niat? Kita yang niat lah. Kawan tu baby setahun nak niat apa? Tak. Tapi kalau yang perempuan kafir tadi tu, dia sendiri niat. Dan sah niat liddarurah. Bukti liddarurah, kalau dia masuk Islam, dia kena ulang balik mandi. Sebab mandi yang dia buat ketika mana dia masih kafir, tidak lebih hanya untuk menghalalkan tubuh badannya disentuh oleh suami. Jadi nak memuliakan suami yang Islam, bukan nak memuliakan dia yang kafir. Budak kecil, ayah yang niat, wali yang tolong niat. Okey. Selesai kat situ. Kalau mazhab Malik tak perlu mandi, basuh kemaluan, suci kemaluan tu dah boleh bersama. Pakat-pakat taklid lah. Wa ilmuhu bin manwi. Syarat yang ketiga nak sah niat, mesti kita tahu apa yang kita nak buat tu. Kita kena tahu kaifiat dia, kena tahu cara dia. Jadi kalau semata-mata ikut orang tak boleh.
Tengok orang wuduk, kita pun wuduk. Tak tahu wuduk tu menatang benda pun tak tahu. Tak. Waktu tu tidak sah. Wa adamu ityani bima yunafiya, dan tidak buat perkara-perkara yang menafikan wuduk ataupun menafikan niat. Pembincangan pada bab niat. Tidak buat satu perkara yang menafikan niat. Ini syarat yang keempat bagi nak sahnya niat. Mana ketika niat tu tidak mendatangkan perkara-perkara yang menafikan niat. Contoh kufur, riddah. Tak ada habis niat kita riddah. Itu menafikan niat. Waktu tu niat tidak sah. Wa alla takuna mu'allaqatan. Tu. Dan niat tu syarat apa tu? 1 2 3 4 5 6. Syarat yang keenam nak sahnya niat mesti tidak mu'allaqah, tidak tergantung. Kalau Zaid datang, aku akan berwuduk. Tidak sah niat ketika itu. Kalau aku luluh biasa, aku akan berwuduk ketika itu, niat tidak sah sebab ada ta'liq. Kalau kita sebut insya-Allah, nawaitul wudu'a insya-Allah. Saja aku berwuduk kalau Allah Taala mahu. Ketika itu tengok keadaan. Kalau kita niatkan sebutan kita insya-Allah tu, kita niatkan sebagai ta'liq, tak. Ataupun kita tidak niatkan apa-apa, ketika itu tidak sah kita punya wuduk. Tapi kalau kita sebut insya-Allah, nawaitul wudu insya-Allah, sahaja ke wudu insya-Allah. Kalau Allah Taala mahu. Kalau kita niatkan sebutan aku insya-Allah itu semata-mata nak ambil berkat daripada nama Allah Taala, ketika itu sah kita punya wudu. Jadi kalau sebut insya-Allah ada perincian. Kalau kita niat untuk ta'liq ataupun kita atlaq ni tak tahu. Nak ta'liq ke tak ta'liq tak tahu, dia tak tahu dia buat benda. Dia sebut lagu tu je. Ketika itu tidak sah dia punya wudu. Sebab niat dia tidak sah. Kalau niat untuk ambil berkat daripada nama Allah Ta'ala, dia sebut insya-Allah dia nama Allah Ta'ala tu. Jadi dia sebut insya-Allah nak ambil berkat daripada nama Allah Ta'ala itu, ketika itu tidak ada masalah. Okey. Selesai kat situ. Jadi itu syarat-syarat niat. Okey. Jadi yang pertama mesti kita niat untuk sahnya wudu. Rukun yang pertama mesti niat. Sebab Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu perlu kepada niat. Okey. An-niyah, yang pertama an-niyat. Niyatu raf'il hadas. Cara nak niat, niyatu raf'il hadas. Niat untuk mengangkat hadas. Itu cara pertama. Sahaja aku mengangkat hadas kerana Allah Ta'ala. Itu cara yang pertama untuk niat wudu. Jadi disebut niyatu raf'il hadas. Niat untuk mengangkat hadas. Ai dalam syarah disebut ai raf'i hukmihi. Niat untuk mengangkat hukum bagi hadas. Sebab apa ditafsirkan dengan raf'u atau raf'i hukmihi? Niat untuk mengangkat hukum hadas. Sebabnya ialah kalau kita sebut niyatu raf'il hadas semata-mata, niat untuk mengangkat hadas, maka akan bertembung dengan waqi'. Niat untuk mengangkat hadas. Hadas dah berlaku. Kita kentut, maka berlaku hadas. Bila berlaku hadas dan dah berlaku, tak boleh la yartafi', tidak terangkat. Benda telah berlaku tidak terangkat. Contoh saya duduk. Lepas tu dinafikan solah tidak duduk. Tak boleh. Sebab solah dah memang duduk. Dah berlaku dah perkara tu. Benda yang berlaku dah tak boleh kita nak nafikan. Jadi hadas dah berlaku. Macam mana nak angkat hadas tu? Sebab tu dalam syarah disebut raf'i hukmihi. Yang nak diangkat tu bukan hadas tu sendiri. Hadas tu memang dah berlaku. Tapi yang nak diangkat ialah hukum bagi hadas. Apa hukum bagi hadas? Bila kita berhadas, hukumnya haram kita sembahyang, haram kita pegang Quran, haram kita tawaf. Hukum haram buat tu buat ini tu yang nak diangkat dengan wuduk kita tu. Tu makna dia. Selesai. Wa inna wa ba'd ahdathihi. Sekalipun kita niat sebahagian daripada hadas-hadas kita. Contoh, saya kencing, saya tidur. Tak, saya pegang isteri. Maka saya buat 3 perkara yang menyebabkan saya batal wuduk. Tak. Ketika berwuduk saya sebut sahaja aku mengangkat hadas kencing. 2 lagi saya tak sebut. Dah memadai, hadas saya dah terangkat. Sebab hadas ni la yatajazza, tidak boleh dijuzuk-juzukkan, dipecah-pecahkan. Bila terangkat sedikit, 1, 3 akan terangkat. Kalau tidak terangkat 1, maka 3 tidak terangkat. Itu kaedahnya. Terangkat 1, semua terangkat. Tidak terangkat 1, maka 3 tidak terangkat. Jadi kat sini terangkat 1. Sebab saya sebut sahaja aku mengangkat hadas kencing.
satu terangkat, automatik. Dua lagi tu terangkat juga sebab al-hadath la yatajazza, tidak boleh dijuzukkan, tak boleh dipecah-pecahkan. Begitu juga kalau kita niat bukan hadas yang ada pada tubuh badan kita. Contoh, saya batal wuduk dengan kencing. Keluar sesuatu daripada anggota depan. Tak. Tu. Ketika berwuduk saya sebut sahaja aku mengangkat hadas tidur atau hadas pegang isteri, pegang perempuan yang bukan mahram. Tak. Apa tu? Ajnabiyah lah isteri kita tu. Cuma dia halalkan selepas tu. Kalau tak ajnabiyah tak boleh kahwin. Jadi saya kencing, tapi saya niat sahaja aku mengangkat hadas pegang perempuan ataupun hadas tidur. Ketika itu wuduk saya sah. Kalau saya niat macam tu secara terlupa ataupun tersilap, saya sebut sahaja aku berwuduk ataupun sahaja aku mengangkat hadas kencing tu sebab terlupa. Yang hadas sebenar saya ialah sentuh perempuan, bukan kencing. Tak. Ketika itu sah. Tapi kalau saya saja nak main, memang hadas saya pegang perempuan, tapi saya sebut sahaja aku mengangkat hadas kencing. Ketika itu wuduk saya tidak sah sebab apa? Ada unsur bermain. Bermain tak ada dalam sembahyang, tak ada dalam ibadat. Contohlah kita tengah sembahyang, kita gerakkan kita punya kening ataupun telinga kita banyak kali tak ada masalah sebab anggota yang kecil. Tapi kalau kita ada niat bermain, ada unsur bermain, tu batal walaupun gerak sedikit. Contoh anak kita kat depan, maka kita kenyit mata, niat nak bermain dengan dia, batal terus. Tapi kalau kita kelip banyak kali, tak ada unsur nak bermain, nak bergurau dengan orang, ketika itu tak batal. Sebab anggota kecil kalau bergerak banyak kali sekalipun sengaja, selagi mana tidak ada unsur nak bermain, maka tidak batal. Jadi al-la'm ni yunafi al-ibadah. Okey, itu yang pertama, niat yang kita boleh hadirkan ataupun kita boleh buat ketika mana nak berwuduk. Niat untuk mengangkat hadas. Sahaja aku mengangkat hadas. Tu iaitu angkat hukum bagi hadas. Yang kedua, au niyatut taharati lis-salah ataupun niat bersuci untuk sembahyang. Niat apa? Bersuci untuk sembahyang. Bersuci untuk sembahyang. Jadi kita ambil air, saja aku bersuci untuk sembahyang, saja aku bersuci untuk tawaf, saja aku bersuci untuk pegang Quran. Boleh belaka tu? Tu. Wala yakfi fihi niyatut taharah faqat. Tidak memadai kalau kita sebut sahaja aku bersuci. Semata-mata lagu tu. Tak sebut untuk sembahyang, untuk tawaf ataupun untuk pegang Quran. Tidak memadai. Kita sebut sahaja aku bersuci. Tidak memadai. Mesti sebut sahaja aku bersuci untuk sembahyang ataupun sahaja aku bersuci untuk tawaf, sahaja aku bersuci untuk pegang Quran dan sebagainya. Okey, ataupun sahaja aku bersuci daripada hadas. Boleh juga. Begitu juga tidak sah kalau kita sebut sahaja aku bersuci yang wajib. Juga tidak sah alal awjah, ikut pendapat yang lebih tepat. Au nahwi dzalik ataupun selain daripada itu, selain daripada dua yang kita sebut tadilah. Contoh kita sebut sahaja aku mengerjakan wuduk. Kerana yati adail wuduk, sahaja aku mengerjakan wuduk. Ataupun sahaja aku mengerjakan fardu wuduk. Ataupun sahaja aku berwuduk. Sah belaka. Okey. Berbeza dengan mandi. Wuduk kita boleh sebut sahaja aku berwuduk. Mandi tak boleh kita sebut sahaja aku mandi. Kita ada hadas besar, junub. Lepas tu kita sebut sahaja aku mandi. Tidak sah. Jadi apa beza? Wuduk boleh sebut sahaja aku berwuduk. Mandi tak boleh sebut sahaja aku mandi. Beza je ialah wuduk ni tidak ada nama wuduk yang adat. Wuduk semua sekali ibadah. Jadi kita sebut sahaja aku berwuduk. Ketika itu apa yang kita lafazkan tu tidak terkeliru antara ibadat ataupun adat. Jadi sah. Berbeza kalau mandi. Sahaja aku mandi. Mandi itu mandi apa? Mandi ibadat ataupun mandi adat. Jadi terkeliru, maka wajib kita hadirkan juga sahaja aku mandi tak wajib ataupun mandi sunat. Tu supaya terbeza mandi yang kita buat tu antara mandi sunat dan juga mandi
adat, antara mandi wajib dan juga mandi adat. Okey, selesai. Lepas tu wala yu'tadu bi niyyah illa in kanat inda ghaslil wajhi. Okey, niat yang kita sebut tu, bila kita nak niat inda ghaslil wajhi, ketika mana kita basuh muka. Juzuk yang pertama, yang kena pada muka, ketika itu kita berniat. Sama ada kita ambil air letak kat sini dulu, ataupun kat sini dulu, ataupun kat sini, ataupun kat tengah, ataupun kat atas, boleh belaka. Cuma yang molek daripada atas lah. Semata-mata kenanya muka, kita sebut sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Hadirkan dalam hati. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Lafaz guna mulut itu sunnah. Niat. Sunat. Okey. Jadi kita sebut mesti niat ketika mana mula-mula basuh muka. Jadi kalau kita niat dulu, sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala dalam hati. Lepas tu baru kita basuh tak muka, waktu tu tidak sah wuduk. Ataupun kita basuh dulu, lepas baru kita berniat, tidak sah juga wuduk. Mesti bersama, bersekali, bersekali lah. Jadi saya ambil air, tak, kena muka, semata-mata kena muka tu sahaja aku wuduk kerana Allah Ta'ala. Janganlah sampai was-was. Dia bukanlah maksud kena tu memang kena saat yang sama, detik yang sama, tak. Sekadar zon lah kita letak tu, kita terus niat. Jangan sampai kepada was-was lah. Jadi bila kita sebut lagu tu, kita sebut apa? Mesti niat berserta dengan perbuatan. Jadi kalau saya ambil air, saya basuh atas ni, saya tak niat lagi, basuh sampai ke tengah ni baru saya niat. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala dalam hati. Maka daripada bawah, daripada sini, hidung ni sampai ke bawah, terangkat hadas. Bahagian atas ni masih belum terangkat hadas. Kena ambil air, kena basuh semula bahagian atas ni. Sebab apa? Ketika saya basuh atas ni, saya tidak niat untuk mengangkat hadas. Jadi atas ni tidak terangkat hadas, bawah ni saja yang terangkat hadas. Bahagian bawah ni. Okey. Kemudian, orang yang berwuduk ni ada dua jenis. Pertama, orang yang salim, selamat, tidak ada penyakit. Kedua, orang yang sakit, orang yang salisun, orang yang sakit lah. Okey. Orang yang selamat, orang yang sihat macam kita ni, tak ada sakit. Tidak ada sakit kencing tak lawah, ataupun kencing tak dedas, dan tidak ada penyakit keluar angin sokmo, tidak ada penyakit keluar air kencing sokmo, air mani sokmo. Tidak ada penyakit lagu tu. Selamat, sihat, molek. Ketika itu semua niat yang kita telah sebut kita boleh pakai. Tapi orang yang tidak sihat, orang panggil orang salis, ketika itu dia ada niat-niat yang khusus yang dia boleh niatkan, dan ada niat-niat yang dia tak boleh guna, tak boleh pakai. Kalau guna juga tidak sah. Okey, apa salis? Salis ni silsilah, benda yang bersambung, berantai. Itu makna pada sudut bahasa lah. Jadi bila sebut salisil baul, orang yang kencing dia berantai, mana bersambung-sambung. Setiap saat keluar air kencing, sikit. Setiap saat keluar kentut, ataupun keluar air madhi, ataupun keluar air mani. Tak. Itu kita panggil salis, penyakit salis. Orang lagu ni ada beberapa keadaan. Yang pertama, dia keluar air kencing pada setiap waktu. Cuma ada juga dalam waktu tertentu dia tak keluar air kencing. Contoh, waktu Zuhur daripada pukul 1 sampai pukul 4 petang. Tak. Dia keluar air kencing setiap saat itu daripada pukul 1 sampai pukul 2. Keluar semua air kencing. Tak berhenti, sikit. Tapi daripada pukul 2 sampai pukul 4 tak keluar air kencing tu. Ketika itu kita sebutkan wajib bagi kamu sembahyang dan berwuduk dan sembahyang ketika mana air kencing tak keluar. Itu daripada pukul 2 sampai pukul 4 petang. Solat ketika itu. Sebab apa? Sebab kamu boleh solat dalam keadaan sempurna, tidak berhadas. Maka wajib kamu solat ketika waktu itu, 2 sampai pukul 4. Tak. Jadi orang yang lagu tu, walaupun salis pada 2 jam pertama dan sembuh pada 2 jam yang terakhir, ketika itu dia boleh niat dengan semua niat yang telah kita sebutkan. Okay, salis yang kedua ialah salis yang setiap saat dia keluar kencing. Mungkin yang pertama tu tak panggil salis, Wallahualam. Ala kulli hal,
yang salis al-baul yang dibincangkan pada kali ini ialah orang yang sentiasa keluar air kencing. Setiap saat keluar sikit, sikit, sikit. Ataupun darah istihadah keluar sikit, sikit, sikit. Ketika itu, dia ni, orang yang berpenyakit salis ni, kencing tak lawas ataupun kencing tak dedah lah. Ketika itu, dia mesti niat dengan niat tertentu. Apa dia? Wa yanwi salisul bawli wa nahwi istibahata fardhis salah. Orang yang ada penyakit kencing tak lawas ataupun kencing terlalu lawas, kencing tak dedas, ataupun penyakit silasil al-madhi, sentiasa keluar air madhi, sentiasa keluar air wadi, sentiasa keluar air darah. Ketika itu dia mesti niat apa? Niat istibahata fardhis salah. Sahaja aku melakukan satu perkara yang mengharuskan aku apa? Solat fardu. Itu niat lagu tu. Terjemahan dia sebut apa? Lagu mana niat dia? Tengok sikit dia terjemah lagu mana. Jika yang berpenyakit dedas dan seumpamanya hendaklah berniat untuk membolehkan solat fardu. Untuk membolehkan solat fardu. Maksudnya dia ambil air, sahaja aku melakukan satu perkara yang apa? Yang membolehkan aku solat fardu. Itu. Wuduk dia tu dia niat untuk mengharuskan solat fardu. Untuk fardu solat. Okey. Ataupun niat-niat yang telah kita sebutkan kecuali la raf'al hadas. Dia tak boleh niat raf'al hadas, mengangkat hadas tak boleh. Begitu juga dia tak boleh niat sahaja aku bersuci daripada hadas. Itu tidak boleh. Sebab apa tidak boleh? Lianna hadathahu la yartafi'. Sebab hadas dia tidak terangkat. Air kencing sentiasa keluar setiap saat. Bila air kencing sentiasa keluar setiap saat, maka hadas sentiasa berlaku pada dirinya setiap saat. Tiba-tiba dia berwuduk, dia sebut sahaja aku mengangkat hadas, sahaja aku bersuci daripada hadas. Hadas nak terangkat lagu mana? Wuduk nak terangkat nak suci daripada hadas lagu mana? Sedangkan apa? Hadas tu sedang berlaku. Jadi dia tidak akan terangkat sebab sentiasa berhadas. Jadi bertembung niat dengan apa? Dengan realiti yang sedang berlaku. Sebab tu orang yang ada silasil bau, dia tak boleh berwuduk, dia sebut sahaja aku mengangkat hadas. Sebab apa? Hadas tak boleh terangkat. Kamu sentiasa berlaku hadas. Sentiasa air kencing tu keluar. Ketika mana kamu berwuduk tu pun hadas sedang berlaku. Begitu juga sahaja aku bersuci daripada hadas. Kamu tak boleh bersuci daripada hadas. Sebab hadas sentiasa berlaku pada diri kamu. Jadi itu. Dua niat ni dia tak boleh nak sebut. Tak boleh nak lakukan. Tak boleh nak lafazkan ketika mana dia berwuduk. Okey. Itu kalau dia niat, itu kalau dia nak sembahyang fardu lah. Zuhur, maghrib, isyak. Kalau orang yang silasil baul ni, nak sembahyang sunat. Nak sembahyang sunat. Ketika itu dia sebut, sahaja aku melakukan satu perkara yang mengharuskan aku solat. Lagu tu je sebut. Tak perlu sebut fardu solat. Tidak perlu dia sebut sahaja aku buat satu perkara yang mengharuskan aku untuk solat fardu ataupun untuk fardu solat. Hanya sebut sahaja aku membolehkan sahaja aku buat satu perkara lah. Sahaja aku berwuduk, sahaja aku melakukan satu perkara yang mengharuskan bagi aku untuk apa tadi? Solat sunat. Ataupun solat sahaja. Sebut lagu tu dah memadai. Selesai kat situ. Sikit lagi. Okay, baca sambung. Malam-malam ni mengantuk tak? Tak berbaca lah. Mana boleh baca. Walau nawal mutawadhi'u ma'aniyatil wudu' tabarudan aw tanadhufa kafa. Lakin innawa fil athna' ushturita an yakuna dhakiran li niyyatil wudu' wa illa lam yasihha ma ba'daha li wujudis sarif. Ini farak cabang kepada masalah yang telah kita bincangkan, iaitu masalah yang pertama mengenai niat. Kalau seseorang yang sedang berwuduk itu berniat bersama-sama dengan niat wuduk itu, digabungkan niat untuk menyejukkan badan atau untuk membersihkan badan, ketika itu memadai. Contoh kita berwuduk waktu musim panas, kita berwuduk sahaja aku berwuduk dan hati, sahaja aku berwuduk dan juga untuk membersihkan badan dan juga untuk menyejukkan badan, tidak ada masalah, gabung niat lagu tu, memadai dan sah kita punya wuduk. Okey. Itu kalau kita niat pada permulaan niat. Kita niat pada permulaan niat sahaja aku berwuduk
dan juga untuk membersihkan badan, wuduk kita sah. Sahaja aku berwuduk dan juga untuk menyejukkan badan dengan air itulah. Ketika itu wuduk kita sah, gabung niat lagu tu. Okay, kalau berlaku pada pertengahan wuduk, ketika mula-mula wuduk kita sebut sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Tak. Tu. Sampai pertengahan wuduk. Contohnya ketika basuh tangan. Ketika basuh tangan. Tak. Kita niat untuk apa? Untuk menyejukkan tangan. Basuh air. Kita ambil air, basuh tangan tu. Niat untuk menyejukkan tangan. Ketika itu, sah juga wuduk kita dengan syarat apa? Dengan syarat kita masih teringat dengan niat yang mula-mula kita niat tu. Mana kita masih ingat yang kita ni sedang berwuduk. Cuma kita gabungkan, masukkan niat yang kedua, iaitu apa? Iaitu sejukkan tangan dengan air tu. Waktu tu tidak ada masalah. Wa illa lam yasihha ma ba'da li wujudis sarif. Tapi kalau kita lupa langsung kita ni sedang berwuduk, lupa langsung niat wuduk kita pada permulaan wuduk, ketika itu tidak sah wuduk basuhan selepas daripada datangnya sarif, perkara yang memalingkan niat itu. Contohlah, basuh muka, basuh tangan, basuh tangan kanan. Ketika basuh tangan kiri tu, kita datang niat untuk menyucikan tangan, contoh tangan kita kotor. Ataupun datang niat untuk menyejukkan tangan, contoh musim panas. Dan kita lupa langsung yang kita ni sedang berwuduk. Kita lupa langsung akan niat yang mula-mula kita niat tadi tu. Tak teringat langsung yang kita ni dalam keadaan wuduk. Ketika itu kita sebut basuhan tangan ini, kiri ni, lepas tu kamu basuh kepala, lepas tu kamu basuh kaki, kesemua sekali itu tidak sah. Mana hadas masih ada pada tangan kiri, pada kepala dan juga pada kaki, dua belah kaki tu. Adapun pada muka selesai dah terangkat tangan, dah terangkat wuduk, dah terangkat hadas. Lepas tu nak buat macam mana? Basuh balik je lah. Basuh balik tangan kanan ni dalam keadaan kita ingat yang kita ni sedang berwuduk. Okey, tu kalau ada sarif. Tidak ada sarif, tidak ada masalah, kita tak ingat daripada awal. Faham tak? Sarif tu perkara yang memalingkan daripada niat asal wuduk tu. Kalau tidak ada sarif, maka tidak ada masalah untuk kita lalai daripada mengingati niat pada permulaan kita berwuduk. Macam mana cerita dia? Saya berwuduk. Sahaja aku berwuduk kalau tak nak basuh muka. Basuh muka tu ingatlah kita sedang berwuduk. Tak. Tapi ketika basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, tak teringat langsung yang kita ni sedang berwuduk. Tak niat dah. Tidak ingat dah niat yang kita telah niat pada permulaan wuduk. Ketika itu tidak ada masalah. Sebab tidak ada perkara yang memalingkan niat tadi tu. ولا يقطع نية الاغتراف حكم النية السابقة وإن عزبت لأنها لمصلحة الطهارة لصونها معها عن الاستعمال. Cantik ni. ولا يقطع نية الاغتراف. Sebelum ni kita bincang, menurut sebahagian ulama, tak wajib kita niat ightiraf, niat untuk mencebok air. Kalau air yang kita gunakan itu ialah air yang sedikit, kurang daripada 2 kullah. Kita basuh muka, lepas tu kita nak basuh tangan. Air yang kita gunakan tu ialah air yang sedikit, kurang daripada 2 kullah. Menurut sebahagian ulama wajib kita niat ightiraf, niat cebok air tu dan basuh kat luar. Tu. Untuk jaga daripada air dalam qalah tu atau dalam bekas tu yang tak cukup 2 kullah tu daripada menjadi air mustakmal. Okay, jadi dalam perbahasan kali ini disebut wala yaqta niyatul ightiraf. Okey. Kita berwuduk, sahaja aku berwuduk kerana Allah Taala pada permulaan wuduk, kan? Sampai ketika nak masukkan tangan ke dalam bekas tu, kita niat ightiraf. Niat ightiraf ni sekadar lintasan hati, jadikan tangan sebagai pencebok. Bukan mesti duduk diam sahaja aku jadikan tangan aku sebagai cebok kerana Allah Ta'ala. Tak perlu macam tu. Lintasan hati, tangan sebagai cebok, selesai. Itulah orang panggil niatul ightiraf. Bukan susah sangat pun. Okey. Jadi ketika mana nak masukkan tangan kita dalam bekas, kita niat untuk jadikan tangan sebagai pencebok semata-mata. Untuk kita basuhkan tangan kita di luar daripada bekas. Okey, niat ightiraf tu yang kamu niat tu.
Adakah membatalkan, adakah memutuskan, mematahkan niat wuduk? Syekh sebut tidak ada masalah. Sekalipun bila kamu niat ightiraf, niat wuduk tu hilang dah daripada fikiran kamu, juga tidak ada masalah. Sebab niat ightiraf untuk maslahat bersuci itu sendirilah, untuk menjaga air daripada menjadi mustakmal. Jadi bila benda tu berkait dengan maslahat taharah, dan taharah itu nafsul wuduk, maka tidak ada masalah, tidak menyebabkan niat wuduk tu terbatal ataupun terpotong. Kemudian disebut macam satu bab lah, satu rukun lah hari ni. Okey. Wa mata syarraka baina ibadatin wa ghayriha lam yusab mutlaqan inda Ibn Abdis Salam. Okey. Kita sebut tadi, seseorang tu ketika berwuduk dia boleh niat dengan dua niat. Sahaja aku berwuduk dan juga untuk mendapat kesejukan daripada air. Sahaja aku berwuduk dan juga untuk membersihkan tangan, boleh, tidak ada masalah. Okey, cuma mana wuduk kita sah. Cuma persoalannya, persoalan yang timbul ialah pada sudut pahala tu. Adakah kita dapat pahala full, penuh, 100% pahala wuduk, ataupun dapat sebahagian sahaja sebab kita dah gabung dengan satu perkara yang lain, iaitu untuk bersihkan badan ataupun untuk menyejukkan badan. Okey, di sisi Imam Sultanul Ulama Ibnu Abdis Salam, Izzuddin Ibn Abdis Salam, beliau menyebut tidak dapat pahala langsung. Tidak dapat pahala langsung. Bila kamu kongsi satu ibadat dengan niat keduniaan ataupun niat lain, ketika itu tak dapat pahala lah langsung. Di sisi Imam Ghazali, yusabu biqadri qasdi in ghalaba ba'ithul akhirah. Di sisi Imam Ghazali, in ghalaba ba'ithul akhirah usib wa illa fala. Imam Ghazali sebut kalau tuntutan ataupun gesaan ataupun ba'ith, perkara yang mendorong kamu berwuduk itu lebih kepada akhirat, ketika itu dapat pahala sekadar mana yang kamu niatkan. Contoh apa? 70%, 80%, 70% daripada wuduk kita tu, kita cenderung kepada nak dapatkan pahala, nak dapatkan akhirat kerana Allah. Ketika itu kita dapat pahala 70% sahaja. Tak terbatal langsung. Sisi Imam Ibn Abdul Salam terus tidak ada pahala. Sekalipun ba'ith ataupun perkara yang menyebabkan kamu berwuduk tu, tujuan kamu berwuduk tu lebih kepada Allah Ta'ala, lebih kepada akhirat, kekal tak dapat pahala di sisi Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam. Di sisi Imam Ghazali dia sebut tak, kalau tuntutan gesaan untuk kamu berwuduk tu lebih kepada akhirat, maka dapat pahala. Cuma pahala penuh tak, sekadar apa yang kamu niatkan tu lah. Kalau 70% semata-mata kerana Allah Ta'ala, 30% lagi untuk dapatkan kesejukan badan, bersihkan badan, 70% ialah pahala. Okey, difahami daripada apa yang disebut oleh Hujjatul Islam Al-Ghazali. Kalau seseorang tu 50-50, untuk akhirat 50, untuk dunia 50, niat wuduk dia tu untuk dapatkan pahala, untuk dapatkan akhirat 50, untuk dapatkan kesejukan badan, nikmat dunia lah 50, ataupun kurang daripada 50, lebih-lebih lagi lah, 40% untuk dunia, 40% untuk akhirat, 40% untuk akhirat, 60% untuk dunia. Ketika itu dua keadaan ni, sama ada 50-50 ataupun 40-60, ketika itu tak dapat pahala langsung. Dia mesti lebih bahagian akhirat barulah dapat pahala. Cuma pahala kadar ba'ith tu, 70% untuk akhirat, maka 70% lah pahala wuduk kamu tu. Okey. Imam Ibn Hajar paling mudah. Imam Ibn Hajar paling mudah. Dia sebut dapat pahala lah, mutlaqan akan dapat pahala sekadar apa yang kamu niatkan. Apa dia? Sebab kita berwuduk ni kecenderungan kita nak 70% sebab kita berwuduk ni nak sejukkan badan, 30% lagi nak angkat hadas ataupun kerana Allah Ta'ala, untuk akhirat. Dapat juga pahala. Dapat juga pahala. Walaupun ba'ithul akhirah tu kurang daripada 50%.
Cuma pahala ialah kadar itu saja, iaitu 30% saja. Kadar 30% saja kamu dapat pahala. Sebab apa? Kadar itu saja yang kamu niatkan untuk akhirat. 70 lagi untuk dunia. Okey, selesai kat situ. Berapa minit dah ni? Baca lagi lah. Yang kedua. Tak mengantuk, kita baca lagi. Orang nak dengar tak? Tak nak dengar, kita dengar sendiri lepas ni. Yang kedua, fardu yang kedua ialah ghaslu al-wajhi wa hadduhu ma baina manabiti sya'ri ra'sihi wa muqbili dhaqanihi. Kawan-kawan yang dengar, kalau saya tersilap beritahu, PM tepi jangan diam lagu tu. Bagi tahu, jangan tak bagi tahu. Kalau saya tersilap terjemahan ke, silap syarah ke, bagi tahu. Mana tadi? Okey. Yang kedua, fardu yang kedua ialah membasuh muka. Membasuh zahir muka. Bukan kena korek hidung ni, basuh ke dalam ni. Mulut sekali, dalam mulut tak, dalam mata tak, zahir muka ni luar ni. Dalam hidung tak wajib, cuma ni wajib ni. Okay, mulut, dalam mulut tak wajib. Tapi bibir ni, kemerahan bibir wajib basuh. Itu termasuk bawah mulut. Jadi ketika wuduk tak boleh buat lagu ni. 3 kali basuh. Tidak sah wuduk dia. Sebab apa? Bahagian bibir tak kena. Jadi nak wuduk steady. Biar bahagian bibir ni kemerahan merah apa, bahagian merah bibir tu kena juga air. Sebab tu termasuk bawah zahir muka yang wajib dibasuh. Kalau wuduk lagu ni tidak sah. Jadi ghuslul wajhi, basuh muka. Basuh kat sini bukan mesti kita sendiri basuh, orang lain nak basuh pun boleh. Sebab tu dia terjemahkan ghuslu dengan mana ingrisal. Ingrisal ni walaupun bukan dengan fi'li fa'il. Mana bukan kita yang buat sendirilah. Kita duduk bawah air paip tak, ataupun air hujan. Mana kita buat? Tak, dia datang sendiri kat muka. Yang penting kita berwuduk. Dan yang penting kita berniat sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala dah memadai. Jadi dalam bab wuduk ni dan juga bab mandi wajib, tak, bila sebut ghuslun bukan maksud ghuslun mesti bi fi'li fa'il, tak, walaupun biduni fi'li fa'il, walaupun bukan dengan perbuatan seseorang. Yang penting orang yang nak berwuduk dan mandi wajib tu niat. Okey. Jadi yang kedua basuh zahir muka. Bila sebut basuh muka, apa muka? Nak dibasuh tu, kena tahu dulu muka tu mana. Boleh kita basuh. Dia disebut oleh Syekh, sempadan muka itu ialah antara tempat tumbuh rambut kepala hingga pertengahan dagu dan di antara dua telinga. Ma baina manabiti sya'ri ra'sihi wa asfali muqbili dhaqanihi. Had muka ialah antara tempat kebiasaan tumbuh rambut sini lah. Kebiasaan tumbuh rambut kat sini. Tak, antara dia ni. Nak cerita muka dulu ni. Sampailah muqbil. Muqbil di bahagian depan. Tapi ditambah dalam syarah wa asfali muqbili dhaqanihi. Dan juga apa tu? Di antara tempat tumbuh rambut dan juga antara bawah dhaqan, iaitu dahi. Bila antara, maka bawah ni lah. Bawah daripada tempat tumbuh rambut dan juga atas sikit daripada bawah dagu. Atas sikit daripada bawah dagu, daripada sini sampai ni. Mana bahagian, kalau kita pandang dia daripada depan, kita nampak. Bawah ni tidak termasuk bawah muka lah. Sebab disebut wa asfali muqbili dhaqani. Dan bawah muka ialah had memanjang ialah antara muka ialah antara tempat kebiasaan tumbuh rambut sampailah baina mana biti sya'ri ra'sihi wa asfali baina hadha wa hadha, baina asfali muqbili dhaqani, ni asfal muqbili dhaqan ni, antara ke atas sikit. Itu kita panggil had muka, sepadan muka pada sudut apa tadi?
Sudut tulan memanjang. Lepas tu dada melebar. Okey. Boleh jadi orang tanya, Ustaz, ayah saya rambut depan ni tak ada dah. Licin, lain clear. Kalau dia pergi kat matahari dia bersinar lagu tu. Kena kita punya apa? Mantul ke tempat lain. Kena ayah kita punya dahi depan ni. Jadi ayah saya rambut kat sini. Start kat sini, depan ni kosong. Sini bos start ada rambut. Jadi bila dia sebut dalam kitab ni, antara tempat tumbuh rambut. Jadi adakah ayah saya kena basuh daripada atas ni? Sebab tumbuh rambut dia kat sini. Rambut dia dekat sini. Bahagian depan ni kosong. Jadi kena ambil daripada antara tempat tumbuh rambut sampai ke bawah ni. Tak? Itu fahaman yang salah lah. Sebab tu dia sebut dalam kitab ni, aima min sya'nihi dhalik. Ikut sya'an, ikut benda yang sok mau berlaku lah. Biasanya rambut tumbuh kat sini. Tak? Jadi kalau ayah kamu start tumbuh rambut dekat sini sekalipun, kat tengah ni tetap dia wajib basuh sini sahaja sampai ke bawah ni. Tak wajib basuh bahagian atas ni. Sebab itu bukan tempat kebiasaan tumbuh rambut. Okey. Itu had muka pada sudut panjang. Had muka pada sudut lebar pula. Ma baina udhunihi ataupun udhunaihi, antara dua telinga. Iaitu ni. Itu punya apa ni? Panggil apa ni? Daripada sini sampailah ke sini. Ni. Bukan telinga ni. Ni. Daripada sini ada benda keras sini tak satu tak? Ni. Sini sampailah ke sini. Tu kita panggil had muka pada sudut lebar. Tu. Termasuklah juga bawah muka ni. Putih ni. Putih tengah ni tak? Putih yang ada di antara segmen dan juga telinga ni. Ni putih ni kosong ni, tak ada benda tumbuh ni. Tak? Kat sini ada segmen. Sini telinga. Putih tu juga termasuk bawah apa? Bawah muka yang wajib dibasuh ketika mana berwudu. Okey, faminhu maksud dia apa? Termasuk juga bawah muka ialah al-ghamam. Al-ghamam ni bulu-bulu yang tumbuh dekat atas dahi. Begitu juga al-hudbu. Al-hudbu apa? Bulu mata ni. Al-ahdabul arba'ah kita panggil. Ni. Termasuk bawah muka yang wajib dibasuh tu, bulu tu. Begitu juga al-hajib. Ni al-hajib. Al-hajib. Apa panggil bulu? Kening Kening betul tak? Kening nama dia. Kening Lepas tu al-syarib. Ni syarib. Misai. Syarib tu orang yang minum. Sebab apa kita panggil misai tu orang yang minum? Sebab bila kita minum air, dia minum sekali. Kena dia sikit. Seolah-olah dia minum. Sebab tu panggil syarib. Wal-idhar. Idhar ni saiben. Saiben. Tak? Apa saiben? Ni. Telinga ni tarik ke tepi. Telinga ni. Pegang hujung ni. Apa tak? Tarik ke tepi. Tengah ni. Kita panggil saiben. Ni. Tarik ke tepi. Tengah ni kita panggil saiben. Bulu yang tumbuh di atas tulang yang terzahir di telinga, dekat dengan telinga ni lah. Tulang ni dekat dengan telinga. Bulu yang tumbuh tu kita panggil saiben. Tu. Bawah ni kita panggil jambang. Jambang. Yang tumbuh kat bawah dagu ni, kat dagu bahagian dagu kita panggil janggut. Jadi izar, saiben wajib basuh juga. Wajib basuh juga. Jadi perempuan, saiben yang panjang jangan diangkat, basuh saiben tu. Saiben tu kena basuh. Jangan diangkat barulah basuh. Sebab kalau dia angkat dulu saiben tu, dia basuh, ada sebahagian daripada rambut saiben tu tak kena air, sedangkan itu termasuk bawah muka. Dan yang saya faham, saiben ialah akar dia tu mesti kat sini. Akar dia tu mesti dekat sini, kat saiben. Maknanya kalau perempuan tu rambut panjang, akar dia kat sini. Akar dekat sini, tarik lalu ikut ni. Itu bukan saiben tu. Yang tu tak wajib basuh. Yang saiben yang akar dia tumbuh kat sini. Yang tu wajib basuh perempuan walaupun panjang. Faham tak? Tu. Kalau salah, minta ditegur. Okey.
Wal anfaqah, begitu juga anfaqah, bulu anfaqah termasuk bawah muka yang wajib dibasuh. Apa anfaqah ni? Orang panggil apa bahasa Melayu kita? Bulu di bawah bibir, yang mudah. Bulu di bawah bibir, apa kumis tak silap ni. Ni. Ni semat ni. Tu bulu di bawah bibir. Wajib dibasuh juga. Okey. Basyaran wa sya'ara wa in kasuf. Okey, apa yang saya sebut tadi tu? Bulu yang saya sebut, bulu dahi, bulu kening, bulu mata, bulu misai, ni si balai ni, bulu yang ada tepi ni. Lepas tu bulu sideburn, bulu anfaqah. Semua ni wajib basuh zahir dan batin. Apa zahir dan batin? Sekalipun tebal. Sekalipun tebal wajib basuh zahir dan batin. Apa? Kalau tebal lagu ni, bulu banyak ni, tak nampak dah dahi ni, tapi rambut kat dahi lah, wajib ambil air tu sampai ke kulit. Tanya sampai ke kulit. Tu maksud zahir dan batin. Zahir basuh luar, batin tu basuh air tu, basuh, ambil air tu basuh juga rambut tu sampai dah kena ke kulit dahi. Kalau kat muka kita ni ada bulu banyak tak, sampai tak nampak dah kita punya muka, tak nampak dah kita punya pipi ni, bulu pipi. Ketika itu wajib kita ambil air, gonyong-gonyong sampai air tu masuk ke dalam, itu ke akar kulit, ke akar kulit, ke akar ke akar Sayyidina Muhammad, ke akar bulu tu lah. Tu masuk zahir dan batin. Zahir kat luar, batin mesti masukkan air sampai ke dalam, dan basuh, bukan sapu. Tak boleh ambil air lagu ni, tak boleh, kena basuh, kena mengalir walaupun sedikit. Okey. Kemudian satu kaedah penting, kadang kita terlepas pandang, disebut wajibu ghuslu juz'in min mulaqil wajhi min sa'iril jawanib illa ma la yatimul wajibu illa bi fa wajibun wa qad yazidu adna ziyadah fil yadain wa rijlain. Kita sebut tadi had muka ialah antara sini, antara tu had muka antara. Jadi tempat tumbuh rambut tu tak termasuk. Tu yang saya faham. Dia mesti antara tempat tumbuh rambut. Jadi di tempat tumbuh rambut bawah tu lah muka, sampailah antara apa, bawah siku, bawah dahi, bawah apa, dagu, bawah dahi, bawah dagu. Jadi atas ni sikit tak. Tu antara, tu muka. Tapi wajib kita basuh lebih sikit. Ketika basuh tu wajib kita angkat lebih sikit basuh. Sebab nak sempurna basuh bahagian permulaan tempat tumbuh rambut tu, nak sempurnanya basuh bahagian muka yang kita terang tadi tu, dan juga bahagian tepi ni melebar, mesti kita basuh lebih sikit. Mesti basuh lebih sikit. Jadi basuh lebih sikit tu juga wajib. Sebab itu sahaja jalan untuk kita sempurnakan benda yang wajib. Maka jalan tu juga jadi wajib. Macam sembahyang Jumaat lah. Sembahyang Jumaat tu wajib. Tak naik motor wajib tak? Naik motor. Tak wajib naik motor. Naik kereta boleh. Tak naik basikal boleh. Tak nak naik boleh. Tak ada masalah. Tak wajib. Benda tu perkara yang harus. Tapi kalau kita tak boleh sampai ke masjid untuk sembahyang Jumaat kecuali dengan naik motor, ketika kita naik motor wajib juga. Sebab al-maqasid, al-wasail laha hukmul maqasid. Bagi wasilah perantaraan, hukumnya sama macam hukum maqasid, tujuan. Kalau tujuan tu wajib, maka dia pun jadi wajib. Kalau tujuan tu haram, maka dia pun jadi haram. Nak pergi berzina kat Kelantan, tapi on the way tu dah berdosa dah. Start masa dah boleh jengka lagi. Bukan saya lah, orang lain. Alhamdulillah lah, tak ada lah orang jengka lagu tu. Start motor, tak, daripada jengka kereta ke, daripada start tu dah berdosa dah. Sebab tu cara jalan untuk sampai kepada perkara haram, maka dihukumkan sebagai haram. Jelas? Begitu juga pada tangan. Tangan daripada hujung sampai ke siku, wajib kita basuh lebih sikit. Sebab kalau tak basuh lebih sikit, maka tak sempurna basuhan yang sepatutnya kita basuh bagi tangan. Begitu juga pada kaki. Okey, wa sya'rul, selesai kat situ. Wa sya'ru al-lihyah wa sya'ru al-'arid in khaffa ghasala zahirahu wa batinahu wa in kasuf ghasala zahirahu. Habislah. Selesai mengenai bulu-bulu yang ada pada muka selain daripada janggut dan juga jambang. Sekali nak bincang janggut dengan jambang. Janggut dengan jambang, pertama apa itu janggut ni? Dekat bawah dagu. Bahagian dagu ni janggut. Jambang kat sini. Yang bawah daripada sideburn. Panggil jambang. Jambang dan juga janggut.
Kalau tebal, kalau nipis, maka wajib basuh zahir sahaja. Tak, tidak wajib basuh batin. Semula. In khaffa, kalau nipis wajib basuh zahir dan batin. Okey. Apa nipis? Nipis ni, nak tahu nipis ataupun tebal janggut dan juga jambang seseorang, tak, kita duduk dengan seseorang tu pada satu jarak, kebiasaan kita bersembang dengan dia. Orang nak bersembang tak duduk rapat muka ke muka lagu ni, ataupun jauh sangat, seorang kat jengka 15, seorang kat jengka 14, tak ada orang bersembang lagu tu. Orang bersembang mungkin dah antara kita dengan dia tu 2 meter tak, 1 meter, 3 meter. Tak terlalu jauh. Tak. Dan juga tidak terlalu dekat. Dalam kadar kita bersembang dengan dia 2 meter, 3 meter tu, kalau kita boleh nampak dia punya kulit janggut, kulit dahi, saya nampak apa ni, kalau kita boleh nampak kulit dagu ataupun kulit bahagian tepi ni, tak, ketika itu kita boleh hukumkan janggut dia nipis, jambang dia nipis. Bila nipis, wajib dia basuh, bukan sapu, wajib dia basuh zahir dan batin. Mana zahir wajib basuh, batin wajib basuh, maksud dia mesti air sampai ke kulit dagu dan juga kulit bahagian jambang ni. Itu. Kalau tebal, janggut tebal ataupun jambang tebal ataupun kedua-duanya tebal. Apa tebal? Duduk dalam 2 meter, 3 meter, kita tak nampak dia punya kulit. Macam saya nipis lagi. Ada orang tebal, tak nampak dia punya kulit dalam. Itu tu tebal. Bila tebal, wajib juga basuh. Cuma wajib basuh zahir sahaja, ambil air, basuh luar ni. Tak boleh ambil air lagu ni. Ambil air lagu ni. Tak boleh. Tu sapu, basuh, ambil air. Banyak sikit, tak. Tu mesti mengalir sikit. Air ke bawah, jatuh ke bawah walaupun sedikit. Perincian yang kita sebut bagi bulu janggut dan juga bulu jambang bagi lelaki sahaja. Kalau nipis wajib basuh zahir dan batin, kalau tebal wajib basuh zahir sahaja, batin tidak wajib basuh. Adapun perempuan, sama ada janggut dia tebal ataupun jambang dia tebal ataupun nipis, wajib basuh zahir dan batin walaupun tebal. Sebab memang dia tu dituntut untuk potong dia punya janggut, cukur dia punya janggut dan jambang. Okey, kalau janggut kita separuh nipis, separuh tebal. Contoh ni janggut. Separuh ni nipis, separuh ni tebal. Maka yang tebal ambil hukum tebal. Wajib basuh zahir saja. Yang nipis wajib basuh nipis. Wajib ambil hukum nipis. Yang nipis ambil hukum nipis. Wajib basuh zahir saja, batin tidak wajib basuh. Tapi kalau bercampur, keliru. Ni hak mana tebal, hak mana nipis, aku pun tak tahu. Ada tu wajib basuh semua sekali sampai ke batin. Yang terakhir. Dan masail, banyaklah masail ni tak habis. Kita baca yang penting. Wa yustahabu takhlilul lihyah al-kathah bi asabi'il yumna min asfal. Okey. Kita sebut tadi kalau janggut tebal, tak, maka wajib basuh zahir saja, ambil air basuh luar ni saja. Tak. Itu yang wajib. Yang sunat kita takhlil. Takhlil ni kita menyelat. Dengan tangan kanan ambil air, kita selatkan ni. Daripada bawah. Lagu ni boleh, lagu ni boleh, daripada sini boleh. Tapi yang sunat daripada bawah. 3 kali itu. Lilittiba, sebab Nabi buat seperti itu. Jadi selesai perbincangan untuk kali ini. 2 rukun wuduk. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka. Sahabat-sahabat saya yang tengok, kalau ada silap, sila tegur. Okey. Jadi kita berhenti sekadar itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.